My test cubaan suara 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3 cubaan suara 1. Assalamualaikum Noha. Salam. Sihat Noha? Sihat. Hari tu oleh-oleh hari tu boleh buat tak Noha? Oleh-oleh hari tu buat. Buat Tapi adalah 2-3 soalan yang skip. Okey, tak apa. Nanti naik sekolah nanti kita bincang dia. Okey. Alright, thank you. Kita tunggu yang lain dulu Okey. Kelas pagi Mam cabar Mana kawan-kawan lain ni? Kalau kelas lain, kelas subjek lain waktu pagi macam mana? Diorang tak ada lambat sangat pun. Hari ni je. Hari ni nak tidur lambat kot. Mungkin juga tu. Assalamualaikum Fanis. Fanis sihat Fanis? Waalaikumsalam cikgu. Sihat? Hai cikgu. Hai Gino. Cikgu sihat cikgu. Sihat Alhamdulillah. Cikgu dah start bertugas kat sekolah. So basically memang cikgu punya online class cikgu akan buat di kawasan sekolah lah. So sekolah naik on the 24th kan? So dah boleh adjust balik awak punya timing apa dia? Timing untuk tidur, untuk bangun. Okay. Suara cikgu dengar jelas ke? Dah dengar? Dengar jelas Okay, very good. So far cikgu rasa binomial ni boleh lah kan? Kita dapat nombor masuk dalam formular dan jalan kan? Betul tak? Dia yang Cuma kena fahamkan soalan je. betul, kena fahamkan soalan. Tapi kalau tanya cikgu, masa cikgu sekolah dulu, cikgu bila cikgu baca soalan untuk binomial ni, cikgu tak look into it sangat tau. Cikgu lebih kepada look for the figures. And then you masuk dalam formula. Sebab kalau kita terlalu memahamkan soalan untuk this topic, cikgu rasa dia berat sangat. Cikgu rasa lah, in my opinion. Kan, sebab dia punya variable dalam formula tu pun dah banyak kan? Banyak. Ada N, ada P, ada Q, ada R kan, banyak. Okay, currently kita ada 7 orang, masih 7 orang. So cikgu consider oleh-oleh hari tu tak ada masalah pun kan? Okey je kan oleh-oleh tu? Nombor 6 dengan 10 saya tak boleh buat. Saya tak boleh buat. Nombor 6 dengan 10. Okey, jadi apa cikgu akan buat? Kita akan bincang buka sekolah nanti. Tapi maybe for the time being cikgu buat dia punya answer scheme dulu. Nanti nanti boleh tengok dia punya jawapan nanti. Kan maybe ada soalan tu yang awak tak perlu bincang pun sebab lepas tengok answer scheme tu boleh faham kan mungkin.
Aiman Rushaidi, okay? Aiman Rushaidi. Oh, Aiman Rushaidi. Dia punya avatar dia misterius eh. Apalah, kelas pagi ni cikgu consider ni kira normal lah untuk kehadiran lewat sikit. So kita baru ada 10 orang. Okay, tak apa, sebelum lesson start, ada sebarang persoalan tak untuk binomial distributions ni? So far okay ke binomial? Cikgu saya tak boleh dengar suara cikgu, alamak. Yang lain dengar tak suara cikgu? Guys? Dengar ya? Alamak, Aliatora, awak punya speaker kot? Could it be your speaker? Sebab tadi cikgu sembang-sembang dengan Gino, dia dengar je suara cikgu, dia macam ada conversation yang biasa. Dengar, Aliatora dengar tak? Tak dengar dah? Okey lah, cikgu ingat cikgu start lesson kita dengan bacaan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, cikgu rasa this will be our second last week untuk online class. Okay, sebab kita akan naik sekolah on the 24th kan. Cikgu rasa semua dah tahu on the 24th kita akan naik sekolah. Jadi cikgu ingat cikgu nak habiskan binomial ni sampai minggu depan. Okay, so that bila naik sekolah cikgu nak kena cover balik ada a few topics yang cikgu memang skip hari tu. Sebab cikgu rasa ada a few topics yang tak sesuai untuk cikgu buat waktu kelas online. Okay, dan juga kita akan bincangkan soalan oleh-oleh bila naik sekolah nanti. So nasihat cikgu adalah sementara tunggu sampai on the 24th of June ni, awak dah boleh betulkan balik waktu tidur kan, waktu bangun tu semua nak kena arrange balik guys. Perhaps next week tu dah kena betulkan balik rutin so that bila naik sekolah on the dot on the 24th tu kita dah boleh start lesson kita at full speed. Okay, considering that kita ambil SPM tahun ni, jadi cikgu rasa kena buat extra sikit lah. Okay, cikgu nak tanya, suara cikgu lag ke? Lag tak suara cikgu? Tak kan? Okay. Cikgu nak tanya soalan jujur, berapa ramai yang pagi ni dia sambil belajar sambil breakfast, ada tak? Saya. Okay, tak apa. I think it's a new norm kan, sebab anak cikgu kat rumah pun kalau belajar dia punya online class pun sama kan. Dia ada phone dan ada sambil tu sambil makan So cikgu rasa lepas ni jangan buat lah kat sekolah Kat sekolah tak boleh buat dah nanti. Okay, now let's proceed to our lesson. Cikgu nak share screen. Okay. Okay, boleh nampak ke screen cikgu? Boleh Okay. Now, kita masih lagi pada binomial distribution dan cikgu masih lagi menggunakan handouts yang sama yang cikgu post dekat Padlet. Okay, so hari ni kita nak tengok soalan Penang dan cikgu akan tunjukkan awak ada lagi dua formula. Okay, sebab sebelum ni kita dah tahu dalam binomial punya formula quite panjang tapi SPM bagi binomial formula macam mana? Px equals to R equals to NCR. Okay, good. Kali P equals R. Very good. Kali Q per N per R. Very good. Okay, cikgu rasa awak boleh hafal dengan mudah sebab yang cikgu rasa antara yang mudah adalah
R di depan ni, kalau awak declare R di depan ni, dia akan follow R di sini, and then R ni pun akan copy and paste di sini. So dia ada 3 kali R tau. So you can never go wrong masa exam. Dan yang N minus R ni paling senang, ada orang cakap dengan cikgu, ambil N kat atas ni and then you minus dengan R kat bawah ni. Itulah kuasa dekat sini. Sekejap ya, ada orang nak masuk. Who would that be? Masa tak boleh. Okay, siapa tu? Anik Syami. Tu Anik tak ada kan? Anik ke Anik? Okay Alright, so cikgu sambung balik lesson cikgu. Sorry. Okay. Now, let's go to this question. Kita warm up sikit lah. Okay. So, cikgu cakap tadi cikgu sembang dengan Gino. Cikgu tanya Gino macam mana topik ni. So, Gino kata okay. Allah, kejap ada orang baru masuk Susahnya hidup macam ni. Sat lah. Cikgu punya desktop ni pula kelakar. Set Adam. Okay. Macam mana nak bagi auto masuk Is there any way? Seksa ni Tak boleh pun cikgu. tak boleh kan? Dia memang Tak safety. safety measure kan? Dia rasa macam seksa betul Tengah-tengah mengajar kena ni. Okay, never mind. Cikgu sambung balik lesson. Okay, tadi cikgu sembang dengan Gino. So, cikgu tanya Gino macam mana pendapat dia terhadap topik ni. Dia kata okay. Cuma dia kata kadang-kadang nak kena baca soalan, nak kena fahamkan soalan. Tapi cikgu reply pula dia punya statement tadi cikgu cakap, masa zaman cikgu sekolah, cikgu ambil satu skill yang cikgu tak fahamkan soalan. Untuk binomial ni cikgu rasa cikgu tak perlu fahamkan soalan. Sebab the only thing yang kita betul-betul kena particular adalah because there are many variables dalam soalan ni. Okay, variables contohnya, variables dia there are P and there are Q, lepas tu ada N, lepas tu ada R. Considering that kita ada banyak variables, so cikgu rasa kita hanya perlu ada skill cari nombor dan masukkan dalam kita punya unknown. Okay, contohnya tu cikgu cakap, yang paling senang nak buat adalah P. So masa you baca soalan tu, memanglah kita faham soalan tu cakap apa. In the mid-year examination, 60% of the candidates pass the exam. If 8 of them are chosen at random, find probability that at least 7 of them. Memang kita nak kena faham soalan. Tetapi cikgu cakap dengan awak, the main point is that you have to know setiap huruf ni dia dapat nombor apa. Okay, contohnya hari tu kita kata the easiest one would be P. P yang paling senang sebab P akan ambil fraction. Kalau tak ada fraction, dia ambil apa? Percentage, very good. Kalau tak ada percentage, dia ambil apa? Decimal. Decimal, very good. Kalau tak ada decimal, dia ambil apa? Ratio, very good. Fraction. Ratio. Fraction, percentage, decimal, ratio. Itu semua P punya. So, once you dah identify, okay, cikgu saya nampak, mula-mula saya dah nampak percentage. So, that goes to P. 60%. And then, apa kita kata? Siapa yang tahu P, dia akan tahu Q. Betul tak? Q. So, now you know that Q will be 40% selebihnya. Kan? Kalau maksudnya sini, kalau 60% orang boleh lulus exam, maksudnya ada 40% budak yang fail. Betul tak? Kalau dalam syurga ada 10 orang kan, kalau katalah dalam syurga 10 orang, maksudnya selebihnya umat Islam semua masuk neraka. Contohnya lah kan, maksudnya yang selebihnya. Okay, so sekarang tengok P dengan Q ni laju je dapat. Okay, lepas tu apa kita kata, N dengan R ni dia pula akan ambil whole number. Whole number. Yes, very good, whole number. So we are looking at dua whole number kat sini kan. We have 8 kat sini. Okay, where's my cursor? Okay, we have 8 kat sini. And we also have 7. So siapa yang ambil 8? N. Sebab N ambil nombor yang lebih besar. Very good. And R akan ambil nombor yang kecil. So soalan B1 ni, what you have to do adalah you have the numbers and you masuk je dalam formula. Okay. Cuma yang kita kena hati-hati adalah guys. Okay, ni tengok Yang kita kena hati-hati adalah bila soalan tu mula menggunakan keyword yang kata yes, macam at least. Ada at least. Kenapa dia padam terus kelihatannya. Lawak. Dia ada at least. So at least means sekurang-kurangnya. Ada tak perkataan-perkataan lain yang macam kena hati-hati selain daripada at least? At most, pernah dengar at most? Kalau macam awak pergi ke kantin kan, ada orang bagi makanan percuma, dia tak cakap at least ambil lah satu bungkus, dia tak cakap at least kan.
cakap at least ambil satu bungkus, kita akan ambil semua bungkus, betul tak? So mungkin makcik kantin tu akan cakap at most seorang boleh ambil 2 bungkus. At most maksudnya apa? Paling banyak kita boleh ambil. Yes. So at most pun exam boleh tanya tau guys. Bukan at least sahaja. Sekejap, ada orang nak masuk. Bukan at least sahaja yang soalan boleh tanya. Soalan boleh juga sebut perkataan at most. So at most dalam bahasa Melayu maksudnya adalah selebih-lebihnya ataupun paling banyak ataupun maximum. Itu maksud at most. Okey, ada tak perkataan lain? At least, at most, apa lagi yang boleh dia kata? Itu kita ada buat tau sekali guys. Ingat tak? At least satu. Ada juga soalan kata at most. Selain pada at least, at most, apa lagi dia boleh kata? Dia boleh kata minimum. Dia boleh tulis minimum guys. Yes. Dia boleh juga kata maximum, betul kan? Kalau ada minimum, mesti ada maximum. Dia boleh kata apa lagi? Dia boleh kata more than. Ni semua nak kena hati-hati all these keyword you have to be careful. Selain pada more than, dia kata less than. Ni semua kena ada skill. Okay, so dia kata, contohnya kata find the probability more than 7 of them pass the midterm exam. Contohnya. So yang tu kita nak kena hati-hati. Tapi dalam soalan ni cuma mention apa, dia kata at least. Okay, now katalah cikgu keluarkan soalan ni. Soalan ni katalah masuk SPM. Kalau at least macam mana kita nak start? How would you start? Huruf-huruf semua dah ada dah. Huruf-huruf semua dah ada. So macam mana? P kurangan X sama dengan 7. P kurungan X Okay, sama dengan 7. PX 7. Macam ni ke? Nampak ke? Nampak kan? Nampak. Okay, lepas tu X pun boleh jadi 8. X tu boleh jadi 8 kan? Jadi sekarang guys, paling cantik skema SPM tulis macam ni. Okay, skema SPM tulis, kalau dia kata at least 7, you tulis P X more or equal to 7. Maksudnya 7 dan ke atas. Faham tak? This is how you write untuk at least. Faham Macam ayah kita katalah. Ayah kata at least ayah nak awak dapat 8A untuk SPM. So awak akan kata dia more or equal to 8. Ayah nak tengok sekurang-kurangnya 8 ataupun dan ke atas. Contohnya lah. Kalau ayah awak kata at least 1A tu macam tak masuk akal pula kan. Belajar lama-lama takkan dapat 1A je. So ayah kata at least 8A. Tapi dalam soalan ni dia kata at least 7. So cikgu tulis X more or equal to 7. Okay. Lepas tu nak tulis apa? Macam mana nak buat ni? Okay, betul. Lepas tu awak kena tulis apa dia yang more than 7 tu. Kena bagi tahu dia lah. Okay, more than 7 tu adalah 7 dengan 8. Yes, sudah macam ni. Nampak tak? You kena tulis macam ni. Berapa banyak equalnya? PX7, PX8. Kenapa kita berhenti dekat 8 je? Sebab dia maksimum 8 kat situ. Kan? Sebab dia kata dalam kelas tu, candidate exam dia ada 8 orang je. Lambatnya. Sekejap Hafiz Jamil. Baru 20 orang ni. Kelas 9 pagi, normally macam ni kan? Macam ramai tak ramai kan? Tak apalah. So, okay. So now we are here. So apa kita nak buat lepas tu? You masukkanlah yang PX7 ni tadi. Okay. So formula dia tadi kita kata PXR equals to NCR kali P kuasa R kali Q kuasa N tolak R. Dalam masa yang sama awak tahu tadi P adalah 60%. 60. Kan? Q adalah 40%. N tadi kita kata 8. R kali ni ikut soalan lah. Kalau kita buat PX7 7 kan. Kalau you buat PX7 R kena jadi 7. Kalau buat PX8 R kena jadi 8. So you masukkan kat sini guys. So sekarang ni dia akan jadi 8C7. Untuk PX7 ni 8C7 kali 60 0.4 0.6 kan.
Dia ada 3 cara nak tulis. Cara pertama adalah ada orang dia tulis dia 60%. 60% dia buat kuasa 7. Ada orang dia rasa ragu-ragu dengan 60% ni, sebab mungkin dia tak tahu nak tekan kalkulator. So some people might write as 60% macam ni. Boleh. Ni 60%. 60% tu 60/100 lah. Betul tak? Ataupun macam awak cakap dengan cikgu tadi, awak buat dalam bentuk decimal. Ini yang paling cantik lah so far. 0.6 kuasa 7. Dan ingat masa exam, nombor R kat bawah ni, dia mesti repeat sama dengan R di atas. Okay, follow Kemudian kita ada 0. Q kan. Q di belakang ni akan ambil 0.4. Ni senang je ni. Okay. Mana tahu 0.4 kuasa 40% tadi kan? Kuasa berapa? Kuasa 1. Kuasa 1 kalau tak tulis pun tak apa sebenarnya. Okay, sebab dia biasa. Okay, next kita ada apa kat sini? Kita ada PX8 pula. Okay, now how do you write PX8? 8 8C8. Okay, cikgu nak tanya awak. 8C8 ni boleh tulis tak? 8C8. Is it okay? Boleh kan? Yang tak boleh macam mana? 8C? 8C9 tak boleh. Dia tak boleh nombor di bawah tu lebih besar. Yang tu kena ingat. So masa exam you kena ada all this skill. Okay? Perlu ingatlah. Okay, kali dengan apa ni? P dia tadi 0.6 kan? 6 kuasa 8. Very good. Lepas tu kali dengan apa? 0.4 kuasa 0. 0.4 kuasa 0. Hari tu cikgu cakap, ingat tak cakap, ada pelajar yang mungkin masa exam dia tak tulis pun 0.4 kuasa 0 ni. Kenapa dia tak tulis? Sebab nilai dia tetap kosong. Nilai dia tetap 1. Satu, ya, sorry. Ataupun dia kata macam ni, dia kata dengan cikgu, kalau dah semua orang pass exam, sebab 8 ni maksudnya semua orang pass tau. Jadi tak adalah orang fail kan? Jadi tak payahlah buat probability yang fail kat belakang ni. Sebab nombor yang di belakang ni untuk bilangan orang yang fail. 0.4 kuasa 0 ni, tengok ni guys. Cikgu redo balik Okay, 0.4 kuasa 0. Kuasa 0 ni bermaksud 0 orang yang fail. Dah tahu tak ada orang fail, buat apa nak calculate? Dia cakap macam tu lah. So boleh juga. Okay, maksudnya tak perlu buat 0.4 kuasa 0 ni. You akan dapat jawapan sama. Tapi kalau nak buat tak ada masalah. Even cikgu pun kalau buat answer scheme, cikgu tulis 0.4 kuasa 0. Okay, now you are going to help me. 8C7 ni berapa yang 8C7? 8 8C7 8. Okay, 8C7 ada 8 kali dengan, ke nak bagi cikgu jawapan ni terus? Ke nak bagi cikgu jawapan terus? Boleh juga cikgu. Boleh kan? Okay, sambil awak kira, cikgu nak ambil kalkulator juga. Sekejap. Okay, 8C7. Berapa tadi semua sekali? 8C7. 8C7 dah ada 0.617. 0.0896 8958. 0.898. Kan? Kasih tambah 0.0 16. 16 616. Okey. Tak apa, kita tambah dulu. So dapat berapa kalau tambah ni? Kosong point 10 63 0.10 1 0 6 63 7 616. 616 So kalau kita ambil 4 significant figures, 1.064. nampak kan? Kalau kita nak bagi jawapan dalam percentage,
10.64. Very good. 10.64%. 64. Okay. 10.64% ni besar ke kecil? Kecil. Kecil kan? Maksudnya kalau ayah kita tanya rasa-rasa berapa persen boleh dapat straight A, awak cakap 10% terus kecewa dia terus dia tak tanya dah. Dia tak sembang awak dah. 10% tu sangat kecil. Okey. Now kita boleh buat yang ni guys, boleh Okey. Boleh. Sekarang kita nak tunjuk awak hari ni kita nak belajar formula baru. Dalam formula binomial ni ada lagi 2 tambahan formula. Okey, so sekarang cikgu nak alihkan ni kejap. Sekejap Mak buruknya. I'm going to move this to the right. Sekarang kita nak tengok soalan yang B2 sebab cikgu tak pernah ajar lagi soalan B2 ni. If a total of 450 candidates sit for the exam, find the mean. Nampak tak keyword dia? Find the mean and the standard deviation. Bunyi dia macam dah masuk kepada statistics kan? Okay. Now, dalam soalan binomial dia boleh tanya mean, dia boleh tanya standard deviation guys. Dia boleh tanya. Okay. Jadi masalahnya nanti masa exam, cikgu memang jumpa setiap tahun ada pelajar yang tak tahu dalam binomial ni ada mean dengan standard deviation. So apa dia buat? Tiba-tiba dia buat macam ni. Dia buat sum of f kali x bahagi sum of f. Benda ni cikgu cakap dengan awak, tak ada pun frekuensi dalam soalan ni. Jadi tak boleh pakai pun formula ni. Betul tak? Okay. So, dalam binomial, dia provide kita dengan 2 lagi formula. Okay. Satu formula untuk mean, satu lagi formula variance. Cikgu tulis kat sini. Okay. So, ni apa yang ditulis dalam buku teks. Buku teks tulis mean. Okay. Simbol dia macam ni guys. Tengok ni. Simbol dia. Mu. Oh, buruknya. Mu. Pernah jumpa tak simbol ni? Pernah. Kat mana? Dalam sains. Dalam fizik kan? Fizik. Fizik ada simbol untuk micro kot. Betul. Kan? Micrometer kan? Micro. Okey, dia punya nama simbol ni adalah mu. Ni simbol nama dia. Mu. Mu. Itu nama dia. Mu. Bukan miau, mu. Okey. Dia adalah huruf dalam bahasa Greek. Greece, orang Greece pakai huruf ni. So mu. So macam mana formula mu ni? Mu paling senang antaranya adalah formula adalah n kali dengan p. Senang kan? Lepas tu cikgu cakap tadi apa? Ada standard deviation. So dalam buku teks tak bagi standard deviation. Dalam buku teks dia bagi variance. Ingat lagi tak variance dalam form 4? Ingat kan? So variance simbol dia macam ni guys. Ada square kan? Okey, tengok senang formula dia. N kali P macam dekat atas tadi tu kali Q. Formula dia. Yang the best part adalah SPM bagi dua-dua formula ni. Okay. Alright. Now, cikgu straight to the point. P yang awak nampak ni guys, dia masih lagi gunakan P yang sama dekat atas tadi tu, 60% dengan 40% tu. So maksudnya kalau nak buat formula ni, P dengan Q kita dah tahu dah. Tapi yang N ni, kadang-kadang dia tak gunakan N yang sama. Sebab tadi N kita 8 kan? So kadang-kadang dia tak gunakan N sama. Yang penting adalah awak kena tahu N ni mesti whole number. So bila kita baca soalan dan awak nampak dalam soalan ni ada whole number, 450 ni whole number tau. Jadi dia akan terus pergi untuk huruf N. N ambil dia terus. Nampak tak? Okey. Jadi cikgu boleh gunakan 450 ni. Dia boleh pergi dekat N dekat sini pun dia boleh guna. Dekat N dekat bawah ni pun dia boleh guna. So dalam kes ni kita kata apa? Kita tidak lagi menggunakan N yang 8 tadi tu sebab soalan tu dah habis kan. Okey, kita gunakan N kali ni 450 sebab dia bagi kita N yang baru. Faham tak? Faham Yang penting adalah awak kena tahu N ni mesti whole number. Jadi kalau cikgu jadi student SPM, cikgu nampak soalan ni dia bagi 450 lah. 450 ni whole number. Dia terus masuk ke huruf N. So kita tak ada ragu-ragu dah. Jadi bila cikgu nak buat soalan mean sekarang ni, kan dia kata mean tadi apa? Mu kali NP kan. So cikgu pun buatlah working macam ni. Okay, maka saya tahu mean adalah mu
sama dengan N kali P. So ambil whatever N given is 450 tadi, kali dengan P kita 60% tadi, ingat tak? Macam tu. So kita kali. Berapa dapat? 270. 270. Very good. Okay, apa maksud 270 ni? Ada maksud tak? Kalau tadi I mean dia punya yang tengah-tengah tu ke? I mean macam Punya min. dia punya min. Okay, dia punya min lah kan. Maksudnya kita tengah cari min kan. So maksudnya min dia adalah 270, betul tak? Okay, very good. Macam ni guys. Tadi masa cikgu buat dengan awak, ingat tak bila kita buat working ni kita akan tengok dia punya jawapan kan. Kita pun cakap, oh cikgu 10.64% ni kecil. Maksudnya probability dia sangat kecil, betul tak? Kan? Betul. Tapi kalau kita dapat 270 ni min, apa yang awak faham dengan min 270 ni? people. People, okay, very good. 270 people. So kenapa dengan people ni? Dia kena coronavirus ke apa? Dia yang pass exam kan? Yes, inilah orang-orang yang pass exam. Bermaksud, kalau sekolah kita ada 100 calon, berapa orang yang lulus? Sekarang dia kata sekolah dia ada 450 calon SPM. Jadi dia kata, dalam 450 ni, ada 270 orang sahaja yang lulus exam. Tu maksud mean, average. Average sekolah aku 270 orang je lulus exam. Macam tu, tu maksud dia. Okay? Tapi in exam, awak tak perlu fahamkan lah. Cuma cikgu explain sajalah apa maksud 270 ni. Supaya awak nampak yang min ni selalunya dia mesti whole number juga. Okay? Tapi tak semestinya. Cuma selalunya kalau kita buat, kita akan dapat whole number. Okay, boleh? Okay, sekarang kita nak buat variance pula. Sekarang kita nak buat variance lah. Variance pula kata, okay, variance kata apa kat situ? Sigma square, ni nama dia sigma simbol ni nama sigma. Sigma square sama dengan N kali P kali Q. So N masih lagi N yang sama, 450 tadi. Okay. P pula adalah apa? 270. Cikgu tipu. P berapa tadi? 0.6 kan? Kalau tulis 60% pun boleh kan? So nak buat 0.6 pun boleh, nak buat 60% pun boleh. 0.6. Now what about Q? 1.4. 0.4. So bila kita kali 450 times 0.6 times 0.4, you are going to get 108. Betul, very good. 108. Ini apa ni? Ini adalah variance. This is variance. Tapi kalau kita baca soalan tadi yang cikgu bagi, soalan negeri Pahang ni kan, Penang, dia kata dia bukan nak variance. Cikgu bulatkan tadi, cikgu kata dia nak standard deviation. Standard deviation guys, dia adalah square root daripada variance. Tu standard deviation. So whatever variance dapat, standard deviation akan square root kan. Faham So awak ambil jawapan variance tadi, awak square root kan sahaja. Sebab tu kalau awak tengok, simbol untuk standard deviation macam mana guys? Ni simbol dia. Dia tak ada square, betul tak? Simbol dia tak ada square. Sebab dia telah di square root kan. Okay, so square root of 108 adalah you are going to get 6. Ya ke? Sekejap saya. 10.39. 10 point? 10.39. Very good, that's it. 10.39. 4 significant figures. So sebenarnya topik ni dah habis dah guys. Okay, okay, so apa kita akan buat? Kelas tak habis lagi So kita akan cuba tengok soalan lain. Okay, ini soalan perak pula. Cuba awak tengok soalan ni dan awak cuba buat. Lepas tu kita bincang. Soalan perak. Baca betul-betul, cari keyword dan kita cuba jawab. Nampak tak dekat skrin cikgu ni jelas Nampak. Okay, jelas. In a survey carried out on Form 5 students, Form 5 ni Form 5 yang pergi sekolah selepas PKP, kata it is found that 4 out of 12 students watch news. Ya ke? 4 out of 12 students watch news in television every day. If 10 students are chosen at random, calculate that probability that exactly 3 of them. Ni penting ni, exactly ni. Okay. And then soalan 2 dia kata less than 3 of them watch news in television. Okay, cuba jawab. Nanti kita bincang. Okay.
Yang lain tengah breakfast Soalan. Ada soalan? Okey, apa soalan dia? Oh, nak tengok soalan? Tak mana soalan. Ya ke? Okay, sorry. Ingatkan awak nampak tadi. My bad. Sekejap Wait a minute. Sorry. Cikgu macam Superman lah cikgu. Macam? Superman? Superman. Rambut panjang. Semalam Abu tanya cikgu Abu tanya cikgu. Abu Naim Cikgu kan dia nak tanya pasal maths. Dia tanya cikgu, nanti kalau buka sekolah, cikgu disiplin check lagi tak rambut Dia dah tanya awal Bagus Abu Kedai dah buka. Kedai rambut dah buat, tapi sekarang cikgu tengok penuh lah. Sana sini penuh. Cikgu potong gunting sendiri je. Kan? Itu yang jadi komen. Dapat tak Nasim? Sudah. Dapat? Senang tak? A1 tu? Senang kan? Senang. R3 N10 kan? And then P dia berapa P dia? P dia 4 4 per? 4 per? 12. 12, very good. Okay. 12. Awak dapat sini 4 per 12. Q awak dapat berapa? 8 per 12. Bagus, very good. Dia punya balance kan? Okay, very good. N dia tadi berapa awak cakap dengan cikgu? 10. 10. R dia untuk soalan A1 adalah 3. Okey, sekarang cikgu nak komen sikit soalan ni. Orang yang buat soalan ni dia pandai tau. Sebab apa dia pandai? Sebab dia tahu apa yang student nak cari dalam soalan. Dia kata student akan cari percentage, student akan cari fraction, decimal dengan ratio, betul tak? Dan dia kata whole number akan pergi kepada N dengan R. Dia tahu ramai orang punya cara jawab macam tu. Jadi apa dia buat guys? Dia bagi soalan whole number. Jadi siapa yang tak tahu dia akan confuse guys. Dia akan cakap, mana percentage yang aku belajar kat sekolah tu kan? Mana decimal yang aku belajar? Tak ada. Jadi kalau kita tak pandai baca soalan, macam 4 out of 12 ni maksudnya 4 per 12 tau. Dia bagi maklumat fraction dalam bentuk ayat matematik. Jadi you kena tahu benda ni. Okay, so 4 per 12 ni sebenarnya adalah dia punya P. So siapa tahu P, dia tahu Q. Okay, so sekarang macam mana awak punya workings? PX Guna formula. Formula okay. PX Equals to 3. Okay, PX3 equals to Gino, tolong Gino. 10 C3 10 C3 bukan 12 bukan. Okay, 10 C3 kali Darab 4 per 12 kuasa 3 kuasa 3, good. Kali darab 8 per 12 12 kuasa 7. kuasa 7, very good. Nah, masa exam ada banyak cara untuk kita check jawapan kita dengan laju. Contohnya cikgu share dengan awak. 3 dekat sini dia akan repeat dengan 3 dekat atas. Sebab dia huruf yang sama. Lepas tu kalau awak tengok kat sini, 10 di depan ni, kalau dia tolak dengan 3 di sini, you akan dapat 7 kuasa kat sini. Okay. Lepas tu 4 per 12 ni, kalau tambah balik dengan 8 per 12, dia akan dapat balik 12 per 12. So, mata kita senang nak check. So, tak ada ruang untuk kita salah. Okay. Alia Tora ada ke Alia Tora? Sudah. Okay. Alia Tora dapat jawapan berapa Alia Tora? Saya dapat 0.2602. 26? 02. Okay. In percentage? 26.02. 6.02. Very good. Persen. Okay. Cikgu. Ya? Saya dapat 2.96. Okay. 10 C3 4 per 12. Kadang-kadang cara kita bracket pun penting guys. Bila kita salah letak bracket, chances untuk salah tu pun ada. Kuasa 7. So I have my answer as 0.2601. Cikgu punya lah, tapi Saya okey, saya dah nampak apa yang saya salah. kau punya bracket ke? Ke tak? Tak, saya careless dekat tu. Dia 4 per 12, saya tulis 9 per 12. Okey, tak apa.
Careless mistake kecil je tapi dia faham. Okey. So far okey kan? Okey Nasim, tolong cikgu Nasim. Oh Nasim. Okey, soalan nombor 2 ni, less than 3 macam mana? Macam ni kita nak start dengan jalan kerja untuk SPM. PX Are you there Nasim? Ada. Okay, macam mana kalau dia kata less than 3? Less dalam simbol matematik adalah lebih kecil kan? Okay, so kita tulis less than lah macam tu. Okay? Less than 3 macam tu. Kalau dia kata at most 3, awak akan buat ada simbol sama dengan. Kalau dia kata less than, tak ada sama dengan. Dia nak 3 ke bawah. So maksudnya start dengan 2 lah. Betul tak? Contohnya dia kata kanak-kanak yang belum balik adalah bawah daripada 4 tahun. So 4 tahun tu tak termasuk contohnya. Balik sorry mumayyiz Balik 4 tahun apa cerita So contohnya dia kata bawah daripada 4 tahun. So 4 tahun tidak dikira. So dia mesti 3, 2, 1 dan 0. So dalam kes ni bila dia kata less than 3, awak akan buat smaller than 3. Okay, very good. So apa dia nak tulis kat sini Nasim? Apa dia yang less than 3? You are going to start with Dan 2. Okay, thank you Nasim and friends. Tambah. 1. Thank you Nasim and friends. Tambah. 0. Kosong. Bagus Nasim, awak ada banyak kawan-kawan yang membantu masa susah. Okay, now. So PX2 senang lah kan, guna formula kan? Nasim, awak tengah breakfast ke? Tak. Okay, so macam ni nak Tengah gym. Tengah gym, oi. Sambil belajar Tak. Gym dah buka? Belum pergi kan? Belum. Buka lagi kan? Tak apalah, sabarlah Okay, so 10C3 macam mana ni? Untuk PX2 ni, 10C2 kot? 10C2 kan? Darab 4 per 12. 4/12, very good. Okay. Dia repeat balik kan? Okay, kuasa 2. Lepas tu? 8 per 12 kuasa 8. Okay, very good. Ada tak kita tersalah kat sini? Tak Tak ada ada. kan? So far okay kan? 10, 2, 8, bagus. 4/12, 8/12. Okay, very good. Lepas tu kita nak tambah dengan yang PX1 pula. 10C1. Very good. Kali? 4 per 12 kuasa 1. Very good. Kalau cikgu tak tulis kuasa 1 boleh tak? Boleh Boleh? juga kan? Tetapi cikgu tengok ada pelajar yang ramai tulis. And the reason is that sebab dia nak tahu dekat sini kuasa apa. Sebab bila kita tak tulis kat sini, contoh kan, cikgu katalah cikgu tak tulis sini kuasa 1 kan. So there are chances yang cikgu mungkin akan buat sini 10 juga contohnya. Faham tak? Sebab kita tengok sini tak ada kuasa lah kan. Ni tak ada kuasa lah. Nanti awak ingat tu kosong. Okay. So my suggestion is that tulis je 1 kat sini. Tak apa, tak rugi pun. Okay, 4/12 kuasa 1. Nanti sini 8/12 Kuasa kuasa 9. 9. So you nampak combination dia kan? 10 tolak 1, 9 macam tu. Okay, sedikit lagi nak biar ni. Last kali 10C Kosong. 10C0 dapat berapa jawapan dia? Kosong ke? Tak kan? 10C0 apa? 1. 1. Yang tu kena ingat masa exam jangan buat 10C0 dapat kosong. 10C0 adalah 1. Okey. Kali dengan 4/12 kuasa kosong. Very good. Belakang ni 8/12 kuasa 10. Very good. Okay. So yang ni kita sebenarnya boleh tekan kalkulator sekaligus. Tapi kalau cikgu buat one by one lah. Okay. So kalau buat one by one, ada yang dah dapat ke? Cikgu tengah buat. Cikgu tengah buat juga. Kita buat sama. Kuasa 2. Nanti cikgu point 2.2992 ke? yang tu semua sekali ke? Okey, kalau semua sekali 0.22 2992. 2992 okey.
Cikgu check jawapan last kali dapat 292. Kalau yang jawapan pertama ni cikgu tulis dapat 0.1951. Ada tak dapat macam ni dengan cikgu sama? On the first one. Dapat. Dapat Teacher. Dapat. Kejap. Okey, cikgu tunggu kejap. Tak apa. Kalau cikgu salah bagi tahu Okay. The second one cikgu tulis dulu. Nanti awak check 0.08671. Is it true? Betul Okay, and the last one is 8/12 kuasa 10 ambil kau. Dapat 0.11734. Betul ke? Betul kan? So tambah semua ni all together dapat 2992 Empit tu dah datang balik, dengar tak? Tu dekat rumah siapa tu Rumah saya cikgu. Rumah saya tu rumah siapa? Tora. Oh tinggal kat mana Alia? Masa maju. Semaju. Masa maju ramai rempit Okay, 2992%. Almost 30%. Almost 30% jawapan kita. Okay lah guys, cikgu rasa awak boleh buat dengan baik lah. So cikgu nak pilih soalan. Cikgu nak pilih soalan yang mencabar sikit. Kita tengok per list. Let's look at per list. Cuba tengok per list. Taman Raja pula. Itu taman lain kan, ni masuk Taman Raja pula. Okay, cuba tengok soalan per list. Ini adalah per list 2009 11 years ago punya soalan tapi masih lagi relevan. Cuba try. Nampak macam senang. P dia obvious kan? Very obvious P dia. Kau tak nampak sorry. Ini ada 8 kat sini. And you have 3 here. Ini ada more than 2. Zulukman ada Zulukman? Zulukman dah siap ke? Dia tidur. Belum. Belum. Tengah buat. Zulukman dapat tak P dia berapa Zulukman? P. Apaan? 8. 20. Oi. Kan. P kan mesti percentage kan? Okay. So ada kan kat atas tu cikgu tulis 20 kan? Okay, 20%. Kalau kita tulis 20 nanti dia tak jadi percentage tau. So dia mesti 0.2 boleh. Nak tulis 20 kalau takut sikit awak tulis 20 per 100 pun boleh. Ataupun nak buat 0.2 pun boleh. So automatically Q kita akan dapat berapa? 80 per 100. 100. Yang ni penting ni. Per ni penting. Okey. Dia punya N berapa N dia? 3. 8. 8. Kan? Dia ambil yang besar kan? So, cuma soalan A1 ni dia punya R akan jadi
3. Very good. Okay, so cikgu proceed dengan awak punya working Zul Luqman. So awak tulis apa? PX sama dengan R3. 3. Very good. Kalau sini 3, nanti dekat sana pun dia akan repeat balik 3. So NCR dia macam mana? 8C3. 8C3. Very good. 8C3. Okay. Darah 20/100 Good. kuasa 3. 3. Very good. Dia repeat balik Okay. Kali dengan Q dia 80/100. 100. Okay, good. Kuasa 8. Kuasa 8 tolak 3. Tolak 3. Okay, 5 lah. Mana 5? Okay, very good. So, kita punya jawapan last. Siapa boleh tolong? Kos poin 1468. 1468 4 significant figures. Betul kan ni 4 significant? Betul kan? So in percentage 14.68. 68%. Okay, very good. Cikgu tanya percentage ni kan sebab apa tau? Sebab macam cikgu, ni cikgu lah mungkin orang lain berbeza. Cikgu boleh dapat jawapan percentage tu, cikgu lebih appreciate jawapan ni. Maksudnya cikgu kata, oh rupa-rupanya orang yang bawa 3 basikal percentage dia sangat rendah. So cikgu nampak sekolah ni, Taman Raja ni kemungkinan tak ramai orang naik basikal. Tu apa yang cikgu nampak lah. Okay. So jawapan tu memberi kita lebih appreciate kepada jawapan yang kita dapat tu. Cuma dalam exam, kalau dia tak minta percentage, awak tak perlu letak percentage. Just bagi dalam decimal je guys. Okay, boleh Boleh cikgu. Yang mencabar sebenarnya soalan A2 sebenarnya. Sebab dia kata more than 2 people own a bicycle. So dalam exam macam mana kita nak mulakan? Dia kata more kan? Pilih perumahan X sama dulu. Sama tak? Sama dengan ada tak? Kita kena buat banyak-banyak. Sebab dia kata More more than kan? two. Dia kata more than 2. Sekarang tu kena buat banyak-banyak, betul. Kalau banyak-banyak tu berapa? Siapa more than 2? 3. 3 sampai 8. 3 sampai 8. Cikgu rajin biar cikgu tulis 3. Kalau tengah malam kau ada cara lain lah. Kalau tengah malas jangan tulis yang- dulu. Tunggu sampai rajin. Yang all tolak. Ini kalau All together. tengah-tengah Together. 8. 8 kan. So since kita dah belajar ada cara yang lebih mudah daripada ni, apa kita kata? All tolak dengan All tolak dengan yang tak nak. tolak dengan nombor yang awak tak tulis kat atas tu. Nombor yang awak tak tulis apa? Awak Satu. tak tulis 1, awak tak tulis 01. Kosong. 0, awak tak tulis apa lagi? Awak tak tulis 2. Nampak tak? Yang awak tulis tadi 3, 4, 5, 6, 7, 8. dua. Jadi yang tak ditulis adalah mula-mula sekali 2. 1, 2. Kan? 2 tak ditulis. Awak juga tak tulis yang PX sama dengan 1. Dan awak tak tulis PX sama dengan 0. Ini lebih mudah. Nak kira 3 formula lebih mudah daripada kira sampai 6 ni. Okay? Ya. So all means apa? All. 100%. 100%. Ataupun boleh juga tulis 1. Ya. 1 pun boleh juga. Okay, so kita tulis yang PX2 dulu. Nah, PX2 macam mana tadi? 8C. Masih 2. 8C2. Very good. Dia punya percentage tadi P berapa tadi? 20% kan? 2%. 20% sampai 2. Kuasa 2. Very good. 3, 2. Lepas tu 0.8. Very good. Kuasa 6. 6. Very good. Laju awak jawab. Good. And then PX1. 8C1. Very good. 8C1. 0.2 kuasa 0.2 kuasa 1. 1. Very good. Lepas tu 0.8 kuasa 7. 7. Very good. Almost there. PX kosong pula. 8C kosong. Very good. Kali 0.2 kuasa Kosong. kosong. 0.2 kosong berapa Tak tulis. Ha? 0.2 dapat berapa? Satu. Kan? So sebab tu Satu. orang kata kalau tak tulis pun tak apa. Okay. So yang belakang ni 0.8 kuasa 8. 8 kan. Ada orang akan nampak pattern tau. Mula-mula belakang ni kuasa 2, kuasa 1, kuasa kosong kan. Yang belakang ni pula bertambah 6, 7, 8. Okey. Kita buat yang dalam bracket besar ni dulu. Okey. Okay, kita kira dulu Kita dah faham sangat dah tu kan. Nanti tengok besok cikgu nak tengok soalan ni lah. Besok tak ada kelas kan.
Nanti kita nak tengok soalan SPM tahun lepas lah. Baru nampak relevan sikit. Sebab Kalisa Ruami kata soalan tahun lepas boleh tahan juga dia kata. Hari ni Marha ada tak? Cikgu cakap tiba Marha ada, nanti kejut cikgu. Tak ada. Sebab cikgu tak umpat dia. Kembang member. Sebab cikgu tak cakap apa-apa yang buruk pasal dia. Tiba-tiba kan? Dia mesti Cikgu macam tak. mention pasal dia ke pasal orang lain. Dia pelik. Cikgu cakap pasal bukan dia lah. Dia kan dapat. Oh, itu dia ke? Dia kan dapat. Sebab dia dapat UIA. Dia dapat UIA. Dia UIA eh? Oh, asasi UIA eh? Oh, good for her. Cikgu cakap pasal orang yang dapat good result but then tak dapat universiti, yang itu kesian tu. Walaupun parents dia afford untuk apa dia private university, tapi at least kita nak lah juga kan tahu result kita ni bagus. Kalau masuk public university dapat universiti mana kan. Tadi Gino nak bagi jawapan ke Gino? Satu. Sekejap. Total dia 0.2031. Ini semua sekali kan jawapan dia? Yes. Lepas tolak 0.2? 0.31. 0.31 Kalau yang dalam bracket 4 segi ni berapa dapat? 0.799. 0.7? 9. 9 cantik nombor dia. Alright, so this will be the answer. In percentage, it will be 20.1%. Okay guys, tadi cikgu bagi formula mu sama dengan NP tadi, ingat ni kena ingat min. Dia punya formula adalah mu tadi kan, mu n kali dengan p, and then ada variance ialah sigma square sama dengan n kali p. Yang ni kena tahu nak guna macam mana lah. Okay, so tadi cikgu cakap P dengan Q ni masih yang sama tadi. Yang N ni kena ambil whole number yang baru. Tu kena ingat. Okay, so nanti next week cikgu nak bincang satu soalan SPM sebenar SPM sebenar. Lepas tu kita nak terus masuk subtopik yang kedua. Okay, so that bila buka sekolah kita dah boleh drill untuk subtopik yang kedua tu. Okay, so thank you very much guys untuk lesson hari ni. Kita jumpa awak next week. Bila dah dengar tarikh buka sekolah ni macam seronok sikit kan? Ke tak seronok? Bila Memang tak dengar cikgu. Ke tak seronok nak buka sekolah? Oh no. Dia ada ulang-ulang, ada tukar-tukar baju juga lah. Ada yang pakai uniform sekolah, ada yang pakai baju sekolah juga. Cikgu, siapa yang bakal? Macam mana? Nanti ada pasal. Ada apa? Tak Salah. ada pinjil. Rasa PJ tak ada kot? Wah. Tak ada. Tak ada report day. Kan? Tak ada. Main kat luar lah, main kat luar. Pergi UIA main. Tersiksa. Pergi kat UIA. Okay, so Cikgu bagi kita orang PJ. macam mana? Gemuk lah sampai tahun depan. Tak apalah, macam mana? Tak ada. Tahun ni je gemuk. Mana? Okay, kita ada 8 orang tak ada pagi ni Oh ya? 8 orang tak ada, tapi tak apalah. Okay, so jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay cikgu. Bye.